وارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazara ila wajhil alim nazratan fafari'a biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nazarati malkan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa memandang wajah alim billah secara sekilas pandang, kemudian dia bahagia kerana pandangan itu, maka Allah yang maha luhur menciptakan dari pandangan itu malaikat yang memohonkan keampunan kepadanya sampai hari kiamat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal ibadah qillatut ta'am wal qu'ud fil masajid wan nazara ilal ka'bah wan nazara ilal fil mashab wan nazar ila wajhil alim. Ada 5 hal termasuk ibadah: sedikit makan, duduk di masjid, melihat Kaabah, melihat mushaf Al-Quran dan melihat wajah alim billah. Dalam riwayat yang lain, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibna Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlis al-ilmi la tamassul qalaman wala taktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabah wa nazaruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqata bi'a fi sabilillah wa salamuka alal alim khairul laka min ibadati alfi sanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat dalam suatu majlis ilmu tanpa memegang pena dan tanpa menulis satu huruf pun lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Pandanganmu kepada wajah alim billah lebih baik bagimu daripada 1000 kuda yang kau sedekahkan di jalan Allah. Dan ucapan salammu kepada alim billah lebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun. Hadis riwayat Imam Suyuti dalam Lubabul Hadis, hadis Al-Quran. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'mini allazi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa masalul mu'mini allazi la yaqra'ul Qur'an kamathali tamrah la rihalaha wa ta'muha hulun wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an masalul raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hanzalah laisa la rihun wa ta'muha murrun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah limau yang manis, yang baunya harum dan rasanya manis. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti kurma, tidak berbau harum tetapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga raihanah, baunya
harum tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seumpama buah peria, tidak berbau harum dan rasanya pahit. Rasulullah daripada Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bi'azal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Daripada Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala mengangkat darjat beberapa kaum melalui kitab ini dan dia merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini pula. An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam salasu tahtal arsy yaumal qiyamati Al-Qur'anu yuhajjul ibada lahu zaharun wa batnun wal amanah war rahim tunadil ala man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang akan berada di bawah naungan arasy ilahi pada hari kiamat. Yang pertama, Al-Quran yang akan membela hamba Allah dan ia mempunyai zahir dan batin. Yang kedua, amanat. Dan yang ketiga, silaturahmi yang akan berseru, ingatlah, siapa yang menghubungkan aku, maka Allah menghubunginya, dan siapa yang memutuskan aku, maka Allah memutuskannya. Dan hadis yang terakhir, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka fi akhir ayah taqra'uha. Rawahu Ahmad. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan diseru kepada ahlul Quran, bacalah dan teruslah naik, bacalah dengan tartil seperti yang kau telah membaca dengan tartil di dunia, kerana sesungguhnya tempatmu adalah pada yang terakhir ayat yang kau baca. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Sadaqah Rasulullah. Allahumma rahamna bil Quran. Allahumma minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian syukur kita rafakkan kepada Allah kerana memilih kita untuk mempelajari ilmu Al-Quran, untuk mempelajari ilmu mukjizat Al-Quran, untuk mempelajari ilmu makna Al-Quran, untuk mempelajari ilmu Al-Furqan di dalam Al-Quran, untuk mempelajari ilmu ta'wil di dalam Al-Quran, untuk memperjelaskan segala yang tidak jelas seperti perkataan wajah suci Allah, tangan Allah, nur Allah dan sebagainya. Kita bersyukur memuji Allah kerana memilih kita di dalam kategori orang yang akan menjadi pencinta Al-Quran dari sekarang selama-lamanya. Alhamdulillah. Dan untuk mempelajari ilmu mafhum tentang kefahaman ayat-ayat, lafaz-lafaz, surah-surah yang terkandung dalam Al-Quran, dan untuk memahami ilmu harf di dalam Al-Quran yang mempunyai khazanah-khazanah ilmu yang terkandung di dalam setiap huruf-huruf mukjizat kalam Allah. Dan kerana memuji Allah kerana memberi kita ilmu tentang ilmu uluhiyah yang terkandung di dalam setiap barisan ayat-ayat Al-Quran. Nombor 10, kita memuji Allah, bersyukur pada Allah kerana memberi kita ilmu kepahaman tentang ilmu rububiyah di dalam setiap
ayat suci Al-Quran. Dan kita bersyukur memuji Allah kerana membukakan kita ilmu afdaluz zikri di dalam setiap ayat Al-Quran. Dan kita memohon banyak-banyak pencerahan dan curahan ilmu daripada lautan ilmu yang dipanggil ilmu kalimah Rabb. Ke-13, kita memohon Allah, bersyukur memuji Allah kerana membukakan kepada kita ilmu lautan daripada ilmu kalimah Rabbul Alamin. Dan kemudian kita bersyukur memuji Allah kerana membukakan kita ilmu pancaran mata air, 12 pancaran mata air yang dibukakan dalam lub dan fuad kalbu para ahlul Quran. Dan kita memohon Allah memberi kita curahan ilmu daripada ilmu yang dikatakan ilmu kemanisan, mengenal kalam-kalam Allah, kalamun kadim dan kalimah-kalimah Allah. Dan kita memuji bersyukur kepada Allah kerana membukakan kepada kita ilmu yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah daripada kalam-kalam Allah, kalimah-kalimah Allah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah kerana telah membukakan kita ilmu Al-Quran yang membawa kita menjadi ahlul Quran. Allahu Akbar. Kita memuji Allah, bersyukur kerana telah membukakan lautan ilmu untuk menjadikan kita sebagai da'i Allah, satu kerjaya yang mulia di dunia ini dan di akhirat. Da'i Allah, daripada ilmu-ilmu yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Nombor 19, kita bersyukur kepada Allah kerana telah memilih kita menjadi ulul albab, orang yang telah aktif lubnya di dalam diri kerana diberi ilmu ulul albab. Kita bersyukur memuji Allah sebanyak-banyak ke-20 puji-pujian dan syukur kepada Allah kerana telah membukakan kita ilmu yang sangat-sangat besar faedahnya, manfaatnya, darjatnya, tingkatannya, iaitu ilmu tafakkur fil khalqis samawati wal ardh. Ada 101 ilmu-ilmu utama dalam Al-Quran. Saya hanya mampu menerangkan 20 cabang ilmu pada saat ini, hari ini, yang telah Allah bukakan dari hari pertama kita berada di dalam majlis ilmu Al-Quran sehingga saat ini. Semoga Allah bukakan lautan ilmu Al-Quran. Dengan itu Allah akan tingkatkan makam kita di dunia, di akhirat, di sisi Rasulullah, di sisi para anbiyaul mursalin, di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan diletak di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Quran akan memberi syafaat. Al-Quran akan memberi syafaat. Al-Quran apabila memberi syafaat, Allah mewajibkan syafaatnya ke atas kita. Allahumma rahamna bil Quran. Kita memuji Allah, Allah suruh sambung, puji lagi dia sebanyak-banyak. Kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah kerana telah membuka ibu segala ilmu, kunci segala ilmu, iaitu ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah. 21. 22, kita bersyukur memuji Allah kerana telah membukakan ilmu wa'lamu anna fikumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke-22. Ke-23, kita memuji Allah,
memuji Allah kerana telah membukakan ilmu kalimat thayyibah yang sangat penting untuk memperkembangkan iman kita di dunia ini. Ke-24 kita memuji, bersyukur kepada Allah kerana telah membukakan kepada kita ilmu yang akan menjadikan kita ulul ilmi. Subhanallah, ulul ilmi, ketua, penghulu kepada semua ilmu-ilmu. Ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha hakim. Dapat kemuliaan, dapat kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ke-25 kita memuji, bersyukur kepada Allah kerana memberi kita daripada makna Al-Quran ilmu warazatul anbiya. Tidak lain adalah ilmu yang terkandung warisan-warisan suci Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dan terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke-26 kita memuji, bersyukur kepada Allah kerana telah membukakan kepada kita lautan ilmu Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Dan kita memuji, bersyukur kepada Allah. Ke-27 kerana telah membukakan kita ilmu khas di dalam bulan Ramadan, tidak lain adalah ilmu nuzulul Quran. Allahu Akbar. Kita memuji Allah. Ke-28 kita memuji Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala tanpa terhingga kerana membukakan kita ilmu khazanah Arasy Rabbul Alamin yang terkandungnya ilmu kanzul Arasy. Dan 29 kita memuji Allah, bersyukur pada Allah awalan akhiran abadan abadah kerana telah membukakan kita ilmu syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anugerah yang paling tertinggi di alam ini yang pernah Allah berikan kepada semua para anbiyaul mursalin, nabi mulia kita, 10 sahabat yang telah dijamin syurga. Salatullahi wassalam Lebih baik saya hentikan majlis di sini untuk kalian pergi bermuhasabah tentang 29 jenis ilmu hikmah yang telah Allah beri. Kalian muhasabah sampai mati, kalian muzakarah dan kalian jadi masykurah. Masykurah di antara kalian sampai mati. Anugerah yang telah diberi kepada kita tentang 29 jenis ilmu ini. Kalau kalian tidak bersyukur, Allah tidak akan tambahkan nikmat ini walaupun satu zarrah. Kalau kalian bersyukur, la in syakartum, surah Ibrahim alaihissalam ayat nombor 7. Surah 14 ayat 7. Kita telah bukakan bahawa ada 14 jenis syukur. Jenis syukur tanpa ada lafaz syukran lillah, syukran lillah, syukran lillah. Tak ada lafaz. 14 jenis bahasa syukur tanpa bahasa, tanpa perkataan, tanpa lafaz. Bahasa yang dipanggil bahasa sir. Bahasa yang keluar daripada kalbu, buat dengan perasaan. Bersyukur, masykurah, menjadi masykurah sepanjang hidup cukup. Allah akan tambah nikmat dengan cara Allah mewarisi ilmu ni tanpa dipelajari melalui kerohanian.
Tapi apapun, pada pagi ini kita sambung pengajian semalam mukjizat ke-19. Mukjizat 19 tentang ayat 19. So wajibnya surah 47 ayat 19 yang menjadi pembukaan kunci kepada mukjizat 19. Tetapi kita tidak akan kenal mukjizat, karamah, fazilat, manfaat, keistimewaan. Kita tak akan kenal manfaat ayat 19, keagungan ayat 19, keistimewaan ayat 19, kemuliaan ayat 19, kesucian ayat 19, ketinggian ayat 19 dari surah 40, daripada khazanah 47. Boleh dikatakan Arash 47. Surah adalah daripada Arash. Nabi SAW, Arash adalah sebahagian dari Nabi. Bukan Nabi dari Arash. Arash itu dari Nabi. Nur Nabi dicipta. Arash itu dicipta dari nur Nabi. Kalam dicipta dari nur Nabi. Lahul Mahfuz dicipta dari Nabi. Kita tidak akan kenal kemuliaan, keindahan ayat 19 dalam surah 47 kalau kita tidak kenal kalimah mukjizat surah 74 ayat 19. Jadi untuk edisi kali ini kita akan hasilkan satu kitab risalah The Miracle of 19. Tapi kandungannya dalam bahasa Melayu apa yang telah saya sampaikan hari ini. Apapun. Mukjizat 19 adalah tentang ayat 19 dalam surah 47. Untuk memperkenalkan kemuliaan ayat 19 dalam surah 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Mudassir. Apa dia surah? Surah nombor berapa? Betul ke? Benar ke? Surah Nabi mulia? Banyak rahsia belakang ni, ya. Banyak sangat rahsia. Dan ayat 74, ayat 30 yang kita akan fokuskan pada hari ini, 30, untuk mengenal surah 47 ayat 19. Tolong baca sama-sama surah 74 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaiha tis'ata ashar. 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 Terjemah. Di atasnya ada 19. Di atasnya ada 19. Di atasnya ada 19. Okey. Apa kita faham butiran daripada ayat ni? Penjelasan nombor 1. Di atas segala ciptaan makhluk Allah, yang hidup ada 19 perkara. Kedua, di atas segala ciptaan Allah yang tidak hidup seperti batu, pasir,
awan, apa pun, ribuan jutaan makhluk yang tidak hidup, ada 19 perkara. Dah 2. Nombor 3, di atas segala masiwallah yang telah dinafikan dengan kalimah nafi isbat, ada 19 perkara. Nombor 4, di atas segala makhluk masiwallah di alam ini yang tidak satu zarah pun tertinggal, tidak boleh dikira angkanya sebab setiap saat dia jutaan kali berlipat kali ganda. Di dalam semua perkara itu ada 19. Fokus utama pada hari ini, tajuk fokus utama dalam mukjizat 19 ini, dalam setiap perkara ada 19. Dalam setiap sesuatu ada 19. Dalam jubah ada 19. Dalam baju ada 19. Di dalam setiap zarah ada 19. Dalam pena ada 19. Dalam jari ada 19. Yang paling utama dalam memahami tentang konsep 19 ni adalah syahadah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 19. Apa dia? Syahadah Allah di dalam 7 petala langit dan segala isinya, yang makhluknya lebih banyak daripada bumi yang kita tidak nampak. Jadi 7. Ada 7 perkara yang Allah menyaksi. Dalil dan buktinya adalah surah Fussilat ayat 53. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah menyaksi segala sesuatu. Tidak ada satu zarah di 7 petala langit yang tidak disaksikan oleh Allah. Nombor 2, ada 7 syahadah di dalam 7 lapisan bumi yang Allah sentiasa menyaksi, juga dibuktikan dengan ayat innallaha ala kulli syai'in syahid. Jadi 7 campur 7 dah 14. Jumlah 19 jenis penyaksian. Di dalam 5 dimensi manusia, iaitu nafas, emosi, minda, kalbu, rohani, ada penyaksian. Jadi jumlahnya 7 campur 7, 14 campur 5, 19. Jika kita mempelajari ilmu syahadah, 7 petala langit yang Allah firman dalam surah Mukmin ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad khalaqna sesungguhnya kami telah mencipta khalaqna fawqakum, di atas diri kamu. Diri yang mana? Fawqakum. Kepala ke? Akal ke? Otak ke? Kalbu ke? Rohani ke? Roh ke? Sir ke? Kemudian kita cari. Di atas diri kamu aku telah cipta 7 jalan untuk kamu melalui jalan itu dengan penyaksian agar kamu sampai kepada Arash. Sampai kepada Arash, itu tugasku untuk mengambil kamu, mendekatkan diriku dengan kamu, kamu dengan aku. Jelas. So apabila kita menyaksi 7 perkara di dalam 7 lapisan bumi, setiap saat, setiap detik, setiap waktu,
dan 7 syahadah di atas langit yang telah Allah sebut, dan 7 petalan bumi yang Allah inginkan kita bersyahadat. Mana dalil dan buktinya? Ada dalam Quran, surah Yunus ayat 6162. Tidak ada satu perkara di dunia ini, apapun kamu lakukan, apapun yang ada, kecuali semuanya telah bersyahadah dan Allah menyaksi atasnya. Jadi kita sebagai ahli syahadah yang telah mempelajari ilmu la ilaha illallah dan ilmu syahadah, kalau kita menyaksi 7 lapisan bumi dengan ilmu dan amalan syahadah, dan 7 petala langit dengan ilmu dan amalan syahadah, menggunakan wasilah nafas, emosi, minda, kalbu dan rohani. Ada lagi 2 belum dibawa masuk, satu sir, satu fuad. Jadi 7 semuanya. Itu dianggap kalau 5 ini sempurna, Allah akan masukkan ke alam tu. Dengar betul-betul. Kalau kamu lakukan perkara ini, kamu sentiasa ada di bawah jagaan alaiha. Terjemah. Di atasnya ada 19. Saya bukakan 3 perkara dari 19 perkara. Apakah yang dimaksudkan di atasnya ada 19? Nombor 1, di atas setiap sesuatu ada 19 para malaikat. Apa kerja mereka? Nanti kita belajar. Kalau kita tahu, kita sentiasa akan berada di bawah jagaan, pengawasan, pengawalan. Kita wajib mengenal lebih mendalam. Sebab ini ilmu rukun iman. Amantu billahi, kullun amana billahi wa mala. Sesudah Allah, malaikat yang wajib diimani di alam yang ghaib. Nombor 2, ada 19 tentera Allah. Nombor 3, ada 19 jenis syahadah dari Allah Subhanahu Wa Taala ke atas setiap sesuatu. Jadi atas setiap sesuatu ada 19 perkara. 3 saya dah buka, 16 baki. Di siri akan lain kita akan buka. Jadi alhamdulillah cukup saat ni muzakarah. Kita akan bukakan lagi ilmu-ilmu tentang mukjizat 19 ni. Nombor 19 daripada satu ayat surah Mudassir 74 30. Ada berapa juzuk? 32? 31? Baik. Satu rahsia besar. Apakah kaitan 74 dengan 30 dengan 19? Nanti kita bukakan rahsia mukjizat ni lebih mendalam. Bertambah dibukakan ilmu ni, bertambah pembukaan dalam diri batin. Inna fatahna laka fatahan mubina. Wallahi demi Allah, Allah lebih mencintai seorang mempelajari 1 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 1 ayat daripada membaca 1,000,000 kali Al-Quran seperti syaitan, iblis. Kafir membaca, orang munafik suka membaca. Hadis tadi sangat jelas. Orang munafik pun membaca. Mereka seperti orang munafik membaca Al-Quran seperti raihana, buah pahit, bunga yang pahit. Tapi orang mukmin membaca Quran seperti buah manis, sedap, cantik. So di sini ada 2 je. Orang Muslim dan mukmin. Muslim bukan mukmin. Mukmin yang membaca walaupun 1 huruf di sisi Allah sangat wangi, sangat hebat, sangat Allah cintai.
Orang munafik baca 1,000,000 kali Al-Quran. Betapa sedap tajwidnya, tartilnya. Semuanya hebat. Pada Allah, lagi baik orang tu membaca alif, la. Ada? Allah lebih suka, cinta orang ini. La pun tak boleh keluar. Syahidah. Macam Bilal, syahidah. Tak boleh keluar. Orang Afrika. Orang India, Allah. Tanya. Allah. Orang Pakistan, Allah. Tak boleh. Allah. Dia punya Allah lebih hebat daripada 1,000,000 Allah yang kamu sebut. Allah. India, Pakistan, Bangladesh, Cina jangan lagi sebut. Pada Allah, orang yang mempelajari Al-Quran, ilmunya sangat mulia. Kemuliaan yang tidak berbelah bagi, kemuliaan yang ditingkatkan oleh Allah saat demi saat, waktu demi waktu. Tidak ada kesudahannya. Begitu hebatnya orang yang mempelajari ilmu Quran. Akhir sekali, Nabi bersabda, khairukum sebaik-baik manusia di antara kamu bukan orang yang membaca. Bukan orang yang membaca. Ya, Nabi ada sebut orang yang membaca, yang tidak membaca dengan lagu yang sedap, bukan dari kami. Bukan dari kami. Maksud Nabi, orang mukmin yang membaca daripada hatinya, sungguh hebat, sungguh sedap, sungguh manis, sungguh indah. Jadi di hadis ini Nabi tak kata, ini perlu dijelaskan kepada semua jemaah. Patutnya amir-amir duduk di hadapan, mereka kena buat halaqah. Habis buat halaqah dengan anak-anak, terangkan satu persatu, kerana kalian amir telah mendapat ilmu, kefahaman lebih dari anak-anak. Jadi kamu kena buat halaqah untuk menjadi penyaksi di sisi Allah, disaksi bersaksi. Bukan datang sini nak rehat, nak tidur. Buat halaqah di antara jemaah wanita dengan anak-anak perempuan, jemaah lelaki dengan anak-anak lelaki. Buat halaqah sampai mereka faham, diulang-ulang oleh 2-3 amir, sehingga anak-anak tu faham demi faham demi faham. Macam mana dia faham? Suruh dia bercakap. Dia tak bercakap, dia tak faham lagi. Sehingga dia boleh bercakap secara confident. Ini kejayaan buat halaqah dalam majlis Al-Quran. Ini adalah sunnah para sahabat. Mereka memetik 3 perkataan dalam Quran. Hijran mahjura, qadran maqdura, sihran mustamir, hijran mahjura, hijaban mastura. 3 perkataan, 2 perkataan, 1 ayat. Berulang-ulang mereka muzakarah sehingga terbuka ayat-ayat yang lain. Jadi mereka jadi mahir dalam keadaan itu. Ini yang wajib dilakukan. So, Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari ilmu. Nabi tak kata, sebaik-baik kamu orang yang membaca. Saya tak perlu ustaz di zaman ini untuk membaca Al-Quran. Saya perlukan radio, dengar anak yang buta mata, anak yang OKU, tak ada kaki, tak ada tangan, buta mata, 5 tahun hafal Al-Quran 30 juzuk. Allah. Tak ada ustaz datang kerana dia anak yang paling miskin di kampung tu, di Syria. Di India pun ada satu, umur saya tidak ingat.
buta mata, hafal Al-Quran 30 juzuk, umur tak sampai 5 tahun. Akhirnya dengan Quran tu mereka jadi mulia, orang yang kaya. Daripada kemiskinan Allah bawa kepada kekayaan. Kemudian dia dengar, dia tak belajar ilmu. Dia dengar je. Dia tak ada ustaz yang mengajar. Ada orang bagi hadiah untuk mendengar. Dengar. Dah. Pasal dia buta, dia punya fakulti pendengaran saja yang ada pada dia. Habis. Jadi tak perlu ustaz untuk mengaji. Tapi you perlu ahli Al-Quran untuk mempelajari ilmu Al-Quran. Dan Nabi berpesan, sabda Nabi, sebaik-baik kamu yang mempelajari, khairukum man, dan kamu yang mempelajari, kamu yang mengajar, terbaik orangnya. Kamu yang mempelajari, orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, apakah tujuan utama mukjizat ini? Nombor 1, membawa kekafiran kepada iman yang tajalli. Iman tajalli seketika waktu. Ini nombor 1 poin. Tujuan utama mukjizat itu Allah lahirkan, Allah zahirkan. Nabi-nabi Rasul tak ada kuasa. Itu sebab bila datang para kafirin musyrikun, buat sekarang kau belah matahari, malam kami dengar bulan belah matahari, Nabi kata kul innama ana bashar. Katakanlah kepada mereka, wahai kekasihku, nabiku, katakan pada mereka, kul innama, sesungguhnya aku, ana basharun, saya manusia, mizlukum, seperti kamu, ana basharun mizlukum, yuha ilayya, diwahyukan kepada kamu untuk membawa kamu ilmu ilahun wahid. Tak ada lain. Kamu meminta aku membuat, nak belah matahari, lepas tu datang seorang kata belahkan bintang tu, kemudian belahkan planet ni Nabi. Tak ada kerja ke lain? Allah yang zahirkan mukjizat. Kemudian bila Nabi minta, nabi-nabi lain minta, tak ada. Mukjizatku kalamku, itu sebesar-besar mukjizat. Ini pembukaan. Nombor 1, tujuan utama membawa kekafiran kepada iman, tajalli kepada ayat-ayat mukjizat. Nombor 2, membawa kekufuran yang masih ada di dalam diri orang yang dah masuk Islam, belum beriman, masuk Islam dengan iman di atas perbuatan af'al Nabi, mukjizat dan tajallinya ayat Allah itu, membawa kekufuran kepada keimanan. Iman kepada keimanan. Kemudian membawa kekufuran kepada iman, ilmu yakin, melalui ilmu. Kemudian membawa iman, ilmu yakin kepada ainul yakin melalui ilmu. Kemudian tujuan mukjizat membawa ilmu ainul yakin kepada ilmu hakul yakin. Kemudian membawa ilmu hakul yakin itu dengan segala cerita di dalam mukjizat tu, apa sebenarnya mukjizat ni, sampai mereka ke tahap zaukul yakin. Ini mukjizat. Itu baru satu mukjizat, belah bulan, laut. Itu baru satu mukjizat. Tapi dalam ayat Allah terkandung 1001 mukjizat. Kalau kita mempelajari sebanyak-banyak mukjizat Al-Quran, sebanyak-banyak pembukaan iman. Pembukaan iman membawa kepada pembukaan aman. Salam, kesejahteraan, keamanan, ketenangan, kebahagiaan. Inilah lebih kurang tentang mukjizat. Semoga Allah memberi kita ilmu ni di dunia sampai mati, sampai ke akhirat, agar kita jadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan terletak di atas Al-Quran.
Al-Quran adalah segala-galanya. Kalam Allah adalah kalam Allah, kalimah Allah untuk membawa kepada iman melalui ilmu. Al-Quran dibaca, dipercayai. Al-Quran itu dari Allah membawa kita kepada Islam. Tak akan membawa kita pada iman. Mempercayai, mempelajari ilmu yang terkandung dalam huruf, 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf yang membawa kepada iman. Allah tidak menyusahkan kamu. Allah telah bersumpah demi Nabi. Taha, Taha, Taha. Sama-sama baca. Taha, Ma. Aku sumpah demi Nabiku ni yang telah menyaksi aku, telah mengenal Quranku, kalamku, telah mengenal 30 juzuk segala ilmu khazanahku. Tanya Nabi ni, aku bukan nak menyusahkan kamu, aku bukan nak menyulitkan kamu, aku bukan nak menyusahkan kamu dari apa aspek kehidupan, tapi nak senangkan kamu. Kalau kamu kenal 2 perkataan ini, 2 huruf ini, iaitu Taha, ilmunya, maknanya, hikmahnya, hakikatnya, ma'rifatnya, mafhumnya, syahadahnya. Syahadah Taha ada di mana? Di satu mata ni Ta, sini ada Taha. Ataupun Taha, Yasin, Hamim, Muhammad, Taha, Yasin, Hamim, Muhammad, Taha, Yasin, Hamim. Cukup kalau Taha tu sudah hidup dalam kalbu kamu ini. Macam mana nak hidupkan? Cari kuncinya. Seperti hidupnya dalam diri Sayyidina Umarul Faruq radhiyallahu taala. Cari kuncinya, cari manhajnya. Sudah hidup ni, kamu baca 2 huruf ini, tak boleh tandingi. Tak ada orang boleh tandingi kehebatan kamu kerana kamu telah kenal kunci surah Taha. Surah 20 surah Taha. Jadi inilah mukjizat Al-Quran dengan 1 huruf alif, alif, alif lam mim, alif, alif lam mim, alif, alif lam mim, alif, alif lam mim, alif, mendapat kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Semalam kita bukakan dari 1 huruf alif, 2 huruf Taha sallallahu alaihi wasallam, Taha sallallahu alaihi wasallam, Taha. Betapa hebat seorang yang membaca Taha. Tak boleh dibandingkan 2000 juta orang Islam membaca surah Taha ulang-ulang 24 jam. Tak boleh dibandingkan seorang yang telah hidup dengan 2 perkataan ini. Jadi Allah menyusahkan ke menyenangkan? Allah menyusahkan ke menyenangkan? Kenapa kamu tidur? Kenapa kamu mengantuk? Kenapa kamu benci? Kenapa kamu tak nak datang? Kenapa kamu malas? Kenapa kamu menyembah nafsu kamu? Kenapa kamu mengagungkan syahwat kamu? Kata Allah menyenangkan, tapi buat lain. Cakap tak serupa bikin. Tugas ahli syahadah membawa berita gembira dan amaran demi amaran. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Perlu diberi amaran, perlu diberi tekanan, perlu diberi ugutan saat demi saat, agar takut nafsu ni, tunduk di bawah kaki ahli la ilaha illallah, ahli syahadah. Faham? Kalau kamu dah menyaksikan depan ahli ulama, Allah nak senangkan saya dengan Quran, bersenanglah kamu, berbahagialah kamu dengan Al-Quran. Berbahagialah kamu melihat wajah alim billah untuk mendapat 1000 tahun punya ibadah. Kerana dia membawa berita bahagia.
Takutlah kamu kepada Allah kerana dia mengugut kamu tentang amaran-amaran diberi. Amin. Dengan adanya sidang redaksi, buku-buku English akan diterjemahkan ke Melayu agar seluruh umat di Nusantara akan dapat manfaat. Yang English akan diterjemahkan ke bahasa Melayu, yang Melayu akan diterjemahkan ke bahasa English dan bahasa Arab. Mau tak mau buat. Banyak ada orang boleh diupah dan buat, biar dia dapat semua upah ni, ganjaran ni. Buat kerana Allah. Tanpa dakwah, iman kamu, takwa kamu tidak akan berkembang sehelai rambut. Begitu halus tak akan berkembang. Demi Allah tidak akan berkembang. Dakwah menjadi penggerak kepada iman kamu. Dakwah menjadi peningkatan takwa kamu. Takwa walaupun kamu tak belajar penuh, tapi dalam dakwah ada takwa. Wajib kita faham. Dalam menyampaikan dalam forum dakwah ada takwa. Semoga Allah rahmati kita. Amin. Semoga Allah rahmati kita. Permudahkan segala urusan kita. Amin. Allahumma arhamna bil Quran. واجعله لنا